Assalamualaikum, nama saya Nur Ilya Dayana binti Muhammad Awi bernombor matriks 284363. Jadi, hari ini saya akan membentangkan mengenai cara pelaksanaan atau erti kata lainnya, cara pengaplikasian dan justifikasi mengenai pendekatan dan juga strategi dalam subtopik ini. Jadi, selamat menonton semua! Sebagai seorang guru, saya akan menyediakan slide yang memaparkan isi kandungan subtopik dalam bentuk carta dan berwarna serta satu aktiviti permainan berdasarkan subtopik skala perniagaan bab 1.5 sebelum kelas bermula. Cara penyusunan isi kandungan subtopik yang disusun dalam bentuk carta ditambah pula dengan visual grafik pada slide merangsang proses penerimaan maklumat awal murid kerana visualnya yang menarik perhatian dapat memperjelas maklumat dan idea yang disampaikan serta menghiasi fakta yang mungkin mudah untuk dilupakan sekiranya disampaikan tanpa visual. Tambahan lagi, dengan adanya permainan berdasarkan pembelajaran, ia juga dapat membantu pelajar untuk memahami maklumat dengan lebih bermakna secara berkumpulan atau sendiri tanpa kehadiran guru. Fasa ini tertumpu kepada pemusatan bahan. Dalam fasa ini, saya akan menyampaikan isi kandungan subtopik menggunakan bahan pengajaran iaitu komputer, projektor dan slide yang telah disiapkan kepada murid. Seorang guru perlulah untuk sentiasa mengikuti setiap perkembangan dan inovasi yang menyalur kepada perkembangan pendidikan dari masa ke semasa. Oleh sebab itu, penting untuk saya menggunakan strategi pemusatan bahan yang selaras dengan kemajuan teknologi kerana setiap generasi membesar dengan pendedahan yang berbeza-beza mengikut peredaran masa. Hal ini secara tidak langsung dapat mendedahkan para pelajar dengan alatan teknologi yang terkini dan seterusnya mendorong mereka untuk memupuk kemahiran asas kendiri berasaskan teknologi. Menurut Albert Bandura, proses pembelajaran kebanyakannya berlaku setelah melihat tingkah laku orang di sekeliling mereka. Kemudian, tingkah laku yang telah disasarkan tersebut akan dilihat, dihafal dan kemudian ditiru semula. Di fasa 3, sepanjang proses penyampaian slide berlangsung, saya akan membuka ruang kepada murid untuk mengajukan sebarang soalan. Di fasa ini, ia akan menekankan selingan strategi antara pemusatan bahan dan pemusatan murid. Kaedah ini dapat membuktikan bahawa murid telah diberi peluang untuk melakukan komunikasi secara dua hala serta jelas menunjukkan bahawa setiap murid memainkan peranan yang penting atas pembelajarannya sendiri. Dari sudut pandangan lain pula, kaedah ini turut dapat membantu guru untuk memastikan tiada pelajar yang ketinggalan dan memahami konteks maklumat yang disampaikan. Selepas tamatnya fasa penyampaian dan pertanyaan, saya akan memaparkan dan menjelaskan arahan aktiviti yang seterusnya dengan menggunakan alatan pengajaran yang sama iaitu projektor untuk memulakan permainan teka silang kata. Di fasa ini, saya sebagai guru akan mula memainkan peranan sebagai fasilitator. Permainan teka silang kata yang dipaparkan merupakan antara bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Permainan yang akan dijalankan ini merupakan satu bahan yang mampu memberi impak yang besar dalam membantu para pelajar untuk memahami konteks subtopik yang diajarkan kerana bagi menyelesaikan permainan tersebut, mereka perlu untuk memahami terlebih dahulu maklumat yang telah disampaikan. Melalui penyediaan bahan yang kreatif, pelajar pula akan lebih berminat untuk turut serta dalam mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran, seterusnya dapat membantu pelajar untuk mengingati kandungan subtopik dengan cara yang lebih efektif. Pelajar diberi peluang untuk melibatkan diri secara aktif sepanjang permainan berlangsung dan guru pula akan menggalakkan pelajar untuk pergi ke hadapan bagi menyelesaikan permainan tersebut secara sukarela. Para pelajar dibolehkan untuk saling berbincang dan membantu rakan untuk menyelesaikan aktiviti. Pemusatan murid dalam fasa ini mengutamakan kaedah dan teknik perbincangan. Strategi ini akan menghasilkan peluang interaksi yang banyak antara murid di mana sifat-sifat sosial yang positif seperti kerjasama, tolong-menolong dan saling bertolak ansur dapat ditanam dalam diri para pelajar.
Selepas aktiviti permainan selesai, murid diminta untuk membuat rumusan berkaitan maklumat yang telah diterima sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan membentuk generalisasi satu atau lebih sebelum guru menamatkan sesi pengajaran. Sifat keterbukaan antara murid dan guru akan menjadi lebih rapat apabila strategi ini dijalankan kerana ianya memberi peluang kepada murid untuk memberi rumusan tanpa perlu risau akan hukuman atau dimarahi oleh guru sekiranya terdapat kesalahan dalam mengumpul maklumat. Manakala saya sebagai guru, saya juga akan dapat manfaat dari aktiviti ini kerana sikap demokratik dalam diri saya dapat dipupuk apabila saya belajar untuk menerima pendapat serta mendengar rumusan dari pelajar dengan pemikiran yang terbuka. Selain itu, strategi ini amat menitik beratkan tentang pencapaian murid yang mana sebagai guru, ia dapat mengesan sejauh mana tahap pemahaman murid-murid pada akhir pembelajaran. Dah tengok kan pembentangan tadi semua? Jadi, secara keseluruhannya dapat kita simpulkan bahawa sekiranya pendekatan dan strategi dirancang dengan baik dan bersesuaian, pasti hasil daripada sesi pembelajaran dan pengajaran tersebut akan berada di tahap yang sangat memberangsangkan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.